Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ahmadiyah bin Muhammad Fuad. Nombor matrik CD190075. Akan bercakap mengenai abstrak tahap penghayatan etika dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi terhadap penggunaan bahasa di media sosial. Okey. Untuk abstrak kumpulan kami, golongan belia merupakan masa depan kepada negara ini, kerana mereka inilah yang akan mentadbir negara kita pada suatu masa nanti. Namun sering dikatakan bahawa penghayatan etika oleh golongan ini semakin berkurangan, terutamanya di media sosial. Kita boleh nampak dengan jelas contoh-contohnya di media sosial terutamanya seperti Twitter, Facebook, bahawa penggunaan bahasa golongan belia ni tidak beretika, kurang beretika. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti tahap penghayatan etika dalam kalangan belia dan mahasiswa terhadap penggunaan bahasa di media sosial, faktor-faktor dan juga masalah-masalah yang menyumbang kepada perkara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nora Tika Muhammad. Nombor matrik saya DF190166. So, saya akan terangkan tentang pengenalan bagi projek kami, iaitu tahap penghayatan etika dalam kalangan mahasiswa dan mahasiswi terhadap penggunaan bahasa di media sosial. Okay, seperti yang kita tahu, pada era globalisasi ini, pelbagai aplikasi yang telah dihasilkan bagi menyediakan kemudahan untuk manusia supaya lebih mudah untuk mendapatkan maklumat, berniaga dan berhubung antara satu sama lain. Contoh aplikasi yang telah dihasilkan ialah Twitter dan Facebook. Hasil daripada ledakan media sosial pada masa kini, kita sedia maklum bahawa bahasa yang digunakan ialah bahasa rojak yang akan memberi kesan terhadap bahasa Melayu kita. Penyataan masalah bagi projek kami adalah perkembangan teknologi komunikasi banyak mempengaruhi cara individu dan masyarakat berkomunikasi dalam media sosial. Seterusnya, pengguna media sosial lebih ramai terdiri daripada remaja dan juga belia. Wujud dengan ada perkembangan teknologi komunikasi ini, wujud penulisan bahasa yang pelbagai di timeline media sosial masing-masing, di mana pengguna bebas untuk menunjukkan persepsi, pendapat dan budayanya mengikut kesefahaman bahasa mereka. Dan akhir sekali, masalah ini berpunca daripada cara keluarga berinteraksi antara satu sama lain ataupun dengan kelompok pergaulan mereka tersendiri. Untuk objektif kajian kami pula, pertama, untuk mengenal pasti konsep etika dalam penggunaan media sosial. Yang kedua, mengkaji penggunaan bahasa dalam kalangan remaja dan juga belia ketika berinteraksi di media sosial. Yang ketiga ialah menyedarakan faktor yang mempengaruhi gaya penggunaan bahasa di media sosial. Okay, untuk skop kajian pula, kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui media massa, iaitu Twitter dan Facebook. Kaedah kualitatif melalui pemerhatian dan menganalisa pendapatan daripada kajian penggunaan bahasa dalam platform media massa, iaitu Twitter dan Facebook. Seterusnya, kami juga menggunakan kaedah temu bual bersama pihak yang dipilih untuk mendapatkan data yang lebih meluas lagi dengan menggunakan aplikasi Google Meet. Akhir sekali, kajian ini terhad kepada golongan belia dan remaja saja. Sekian, terima kasih. Nur Akilah akan menerangkan tentang kajian literatur projek kami. Pemilihan bahasa mengikut ilmu etika dan peradaban merupakan sesuatu yang berkait rapat dengan aspek moral individu. Ianya merupakan pilihan individu. Kesantunan linguistik adalah sangat penting dalam penggunaan bahasa oleh belia di kalangan media sosial. Berikut merupakan faktor pemilihan bahasa. Yang pertama iaitu bahasa yang domain, yang kedua kepelbagaian latar belakang, yang ketiga keyakinan diri, yang keempat moral individu dan yang kelima iaitu yang paling penting iaitu pengaruh media sosial.
Bahasa juga kami pisahkan kepada dua kategori yang besar, iaitu bahasa yang beretika dan tidak beretika. Bahasa yang beretika pula ada dua jenis, iaitu bahasa yang sempurna dan tidak sempurna. Begitu juga dengan bahasa yang tidak beretika. Sebagai contoh, bahasa yang sempurna adalah tata bahasa yang betul dan satu bahasa domain sahaja digunakan dan juga beretika. Penggunaan bahasa yang tidak sempurna pula menggunakan campuran bahasa rojak ataupun singkatan. Okey, metodologi. Antara yang dibincangkan dalam metodologi adalah teknik mereka bentuk dan kaedah pengumpulan data dan analisis sebagai bukti kajian. Kami telah memilih untuk menggunakan kaedah pemerhatian dan temu bual. Kaedah kualitatif bergantung kepada pendapat informers dan kami menyediakan soalan yang meluas dan umum serta mengumpul perkataan dan teks yang diucapkan oleh informers sewaktu penyelidikan dijalankan berdasarkan tema. Kategori yang digunakan antara golongan belia yang berumur 15 tahun sehingga 30 tahun. Bagi mengumpul data, pemerhatian dijalankan dan diaplikasi Twitter. Ianya dijalankan selama 3 hari. Pemerhatian dilakukan dalam tempoh 2 jam pada setiap sesi. Hal ini kerana waktu kemuncak penggunaan aplikasi adalah pada 12 tengah hari hingga 2 petang. Kami juga menjalankan sesi temu bual secara semi-struktur dan secara maya, iaitu menggunakan Google Meet dan Zoom. Setiap temu bual yang dijalankan telah dirakam dan dijadikan carta berdasarkan dua faktor, iaitu luaran dan dalaman. Pemilihan informers adalah daripada golongan belia dan mempunyai pelbagai latar belakang pendidikan, peringkat umur dan pekerjaan. Kami melakukan analisis melalui kata kunci yang diberikan daripada informan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Jamil, DM 190087. Untuk seterusnya, kumpulan kami akan membentangkan hasil dapatan dan analisis untuk projek kami. Jadi, selepas melakukan pemerhatian melalui platform media sosial Twitter, kami telah membahagikan hasil dapatan kami daripada pemerhatian itu kepada dua, iaitu penggunaan bahasa yang baik, penggunaan bahasa rojak serta penggunaan bahasa yang berunsurkan perkataan yang buruk. Saya akan menunjukkan hasil dapatan kami yang pertama, iaitu penggunaan bahasa yang baik. Ini adalah contoh hasil dapatan yang diperolehi. Kalau kita lihat pada gambar yang pertama, pengguna Twitter ini menunjukkan ahli kumpulan Raihan yang merupakan pemuzik dan pendakwah yang terkenal sambil melontarkan sindiran kepada penunggang agama masa kini. Walau sedemikian, bahasa yang digunakan adalah baik dan sopan. Dan gambar yang kedua pula, pengguna Twitter ini memberi nasihat yang diambil daripada ahli falsafah yang dikenali sebagai Hamka. Penggunaan bahasa yang baik dan sopan digunakan bagi tujuan menyampaikan nasihat ini. Gambar yang ketiga pula, pengguna Twitter ini ingin meluahkan rasa gembiranya terhadap sebuah keluarga yang bersusah payah mencari rezeki. Pengguna ini menggunakan bahasa yang baik dan sopan bagi meluahkan rasa gembiranya. Gambar yang terakhir pula, pengguna Twitter ini berterima kasih kepada individu yang telah memberi nasihat kepada dia. Nasihat berkaitan isu hubungan sosial diterima baik dan bahasa yang sopan juga digunakan oleh pengguna Twitter ini. Itu sahaja daripada saya dan kita akan pergi ke penyampaian seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farhan bin Zulkifli dan saya akan membentangkan tentang penggunaan bahasa yang buruk. Disclaimer, terdapat kata-kata kesat yang ada dalam slide ini. Harap semua bersedia, ya? Okey, yang pertama ni, pengguna Twitter ini menggunakan bahasa yang buruk dan bahasa rojak. Okey, kalau orang tu minat something, kita tak perlu nak hentam dia ke, nak kecam dia ke dengan menggunakan bahasa-bahasa buruk seperti bodoh ke, sebab masing-masing kan dia minat masing-masing kan. So kita biar je. Yang kedua ni, pengguna Twitter ini menggunakan bahasa yang buruk tanpa niat untuk mengguriskan hati seseorang. Okey, kalau kita rasa happy ke sebab ada orang tolong kita ke, kita kena terima kasih ke, Alhamdulillah ke, bukanlah kita guna perkataan kepala otak dia sebagai tunjuk
kita happy. Kena salah faham tu. Okey, yang ketiga, yang keempat ni sama je. Pengguna Twitter ini menggunakan bahasa rojak dan tidak sopan bagi menyatakan rasa tidak puas hati. Okey, kalau kita rasa tidak puas hati, sepatutnya kita ceritalah kepada kawan-kawan kita ke, sebab kalau kita cerita dekat media sosial, tak boleh ubah apa-apa pun. Yang lagi terukkan keadaan adalah sebab kita banyak menggunakan bahasa-bahasa buruk sebab rasa marah kan. So lebih baik kita simpan dan beritahu kepada kawan-kawan kita. At least kita tak adalah simpan betul dalam hati. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hakim bin Abdul Rahmaddin, DF190138. Hari ini saya akan membentangkan tentang penggunaan bahasa rojak dalam kalangan mahasiswa kita. Untuk gambaran yang pertama, penggunaan perkataan yang tidak sopan dan berunsur kutukan digunakan oleh individu tersebut bagi meluahkan perasaan kecewa terhadap KPD and HEP. Selain itu, bahasa rojak iaitu menyirap juga dia digunakan. Untuk yang kedua, penggunaan bahasa rojak ini, pengguna Twitter ini mengeluarkan kata-kata berunsur sindiran kerana merasa tidak puas hati terhadap layanan yang diberikan oleh restoran makanan segera. Dia menggunakan logat utara dan menggunakan bahasa Inggeris yang dirojakkan iaitu come on. Penggunaan perkataan otak juga dilihat kurang bersesuaian kerana bertujuan tidak sopan dan menyindir restoran tempat bed. Yang ketiga, penggunaan bahasa rojak ini, pengguna Twitter di bawah telah menggunakan bahasa rojak seperti campuran bahasa Inggeris serta bahasa Melayu di dalam luahan emosi miliknya. Dan yang terakhir, pengguna Twitter di bawah memberikan nasihat kepada pembacanya, tetapi dia telah menggunakan bahasa rojak agar pembaca mudah untuk memahami nasihatnya. Ini antara sebahagian daripada data kami yang kami dapat tentang penggunaan bahasa rojak. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ahmad Nur Abid bin Muhammad Siddiq, AF 19025. Hari ini saya akan membentangkan mengenai jadual dan graf setelah kami melakukan pemerhatian mengenai penggunaan bahasa dalam Twitter dalam kalangan golongan belia. Okay. Inilah hasil data pemerhatian kami. Antara jenis penggunaan bahasa di Twitter yang paling tinggi catatannya adalah bahasa yang baik, iaitu sejumlah sebanyak 18 data pemerhatian. Dan yang paling rendah sekali adalah bahasa rojak ataupun campuran, iaitu sebanyak 11 data. Dan catatan hari yang paling tertinggi sekali adalah pada 22 hari bulan 12 2020, iaitu sebanyak 17 data. 17 data itu termasuklah kepada bahasa yang baik, bahasa rojak atau campuran, serta bahasa yang kesat atau tidak sopan. Seterusnya, ini adalah grafnya, iaitu bilangan data pemerhatian terhadap penggunaan bahasa di dalam Twitter. Pada 22 harian 12 2020, terbukti merupakan catatan tertinggi data yang diperolehi, dan bahasa yang kesat dan tidak sopan dan bahasa yang baik mencatatkan catatan yang sama. Sekian, itu saja. Assalamualaikum, nama saya Nurhanisa Zaidah binti Makno. Kaedah seterusnya yang kami gunakan dalam menjalankan kajian ini adalah kaedah temubal. Kami telah menembal 5 orang informan yang berumur 15 hingga 30 tahun sesuai dengan umur belia di Malaysia yang mempunyai latar belakang pendidikan, pekerjaan dan jantina yang berbeza. Dalam berdasarkan temubal tadi, kami klasifikasikan kepada 3 kata kunci, iaitu konsep, faktor dan langkah. Dalam konsep, kita dapat lihat penggunaan bahasa yang santun dan sopan dan menggunakan bahasa yang tepat berdasarkan temubal informan. Penangkalan faktor dapat dibahagikan kepada 2, iaitu faktor luaran dan faktor dalaman. Seterusnya, langkah
terbahagi kepada 3 iaitu kempen kesedaran, didikan penggunaan bahasa selantin sejak kecil, seterusnya penekanan oleh pihak sekolah dalam pentingnya penggunaan bahasa yang sopan sesuai untuk berkomunikasi. Kesemua kata kunci ini kami dapati daripada hasil temu bual. Seterusnya dapat kita lihat adalah faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial, iaitu terbahagi kepada 2 faktor luaran dan faktor dalaman. Faktor luaran seperti kita tahu politik, persekitaran rakan sebaya, manakala faktor dalaman adalah keluarga, pendidikan, sikap dan emosi. Kelima orang informal menyatakan bahawa rakan sebaya, keluarga, pendidikan memberikan pengaruh yang besar, manakala persekitaran hanya 4 kepada 5 informan yang menyatakan bahawa persekitaran mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial, manakala hanya 3 daripada 5 orang informan yang menyatakan bahawa politik dan sikap dan emosi juga adalah memainkan peranan dalam mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial. Okey, dapat kita lihat di sini peratusan faktor yang mempengaruhi iaitu paling terbesar sekali adalah pendidikan, keluarga dan rakan sebaya iaitu sebanyak 20%, manakala persekitaran 16%, politik, sikap dan emosi adalah 12%. Okey, informan keempat telah menyatakan konsep etika dalam penggunaan bahasa di media sosial. Penggunaan bahasa di media sosial terbahagi kepada 2 iaitu segelintir yang menggunakan cara dan penggunaan bahasa secara positif, manakala segelintir lagi menggunakan penggunaan bahasa secara negatif. Informan ini menyuarakan kebimbangan mengenai penggunaan bahasa sejumlah pengguna di media sosial, terutamanya golongan belia ketika mengecam ahli tokoh masyarakat atau lebih dikenali dengan panggilan public figure yang lebih memilih untuk menggunakan kata-kata yang kurang sopan. Seterusnya kita tengok apakah informan kedua menyatakan mengenai faktor yang mempengaruhi penggunaan bahasa di media sosial seperti yang kita telah bahagikan kepada 2 bahagian iaitu faktor dalaman dan faktor luaran adalah faktor yang saya dapati adalah dari segi keluarga, kawan-kawan dan persekitaran. Informan ini telah menyatakan 3 faktor. Yang kedua adalah faktor daripada pendidikan itu sendiri, faktor keempat. Faktor dalam keluarga akan memberi impak pada individu itu sendiri, contohnya keluarga yang menggunakan kata-kata kebiasaan ini akan dibawa keluar dalam kehidupan harian individu tersebut dalam media sosial dan pertuturan harian. Keduanya pendidikan sangat penting untuk membina sahsiah dan kepribadian yang baik supaya kita lebih memilih untuk menggunakan kata-kata yang baik. Okey, seterusnya informan 1 ada menyatakan langkah untuk mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sopan di media sosial. Dia cakap dia memberitahu bahawa kita Malaysia nak menuju ke arah negara maju, tetapi kalau rakyat Malaysia itu sendiri masih mempunyai penggunaan bahasa yang teruk, terutamanya di media sosial, tidak malu ke? Jadi kerajaan boleh mengambil inisiatif dengan mengadakan kempen yang boleh dilaksanakan dengan zero modal maupun kempen yang menggunakan modal yang rendah. Beberapa bulan lepas rakyat Malaysia komen dekat post bergambar sosial media rakyat luar negara yang melemparkan kritikan yang dahsyat serta kata kesat. Perkara ini amat memalukan Malaysia, jadi kerajaan sendiri kena ambil peranan. Informan 1 menyatakan seperti mana yang kita tahu bahawa jika ingin membantara sesuatu perkara, kita mesti memulakan dari kecil lagi seperti peribahasa yang acap kali kita dengar iaitu beluntur buluh biarlah dari rebungnya. Untuk mengelakkan penggunaan bahasa yang tidak sopan ini perlu dididik sejak mereka kecil agar mereka biasa dengan keadaan itu. Informan ke-30 menyatakan kalau kita nak ambil langkah mengatasi, bagus kalau kita buat dari kecil sebab budak-budak lebih mudah untuk kita ajar dan ibu bapa memainkan peranan yang sangat besar dalam memastikan anak-anak mereka menutur, menulis dan menggunakan bahasa sopan yang tidak kira di media sosial maupun secara bersemuka. Terima kasih. Saya, adakah Encik faham mengenai konsep penggunaan bahasa di media sosial? Okey, pertama sekali konsep penggunaan bahasa di media sosial ini pecah kepada 2. Seseorang segelintir itu suka memberi kata-kata positif dan bagi pendapat saya, faktor pendidikan sangat memainkan peranan yang penting, kerana kita kena tahu sejak dari kita kecil kita sudah berpendidikan, iaitu kita start dari tadika, kita dah belajar, guru kita ajarkan. Betul? Agar pada suatu hari nanti kita akan berkomunikasi antara satu sama lain, dan bahasa ini juga kita akan gunakan di media sosial untuk kita
meluahkan satu perasaan di Twitter ataupun Facebook, kita ingin komentar satu-satu. Kita Saya sesetengah menggunakan bahasa yang santun dan sesetengah gunakan bahasa yang kesat. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syahidah binti Basunan. Pada hari ini saya akan memberi kesimpulan bagi tahap penghayatan etika dalam kalangan mahasiswa terhadap penggunaan media sosial. Di era globalisasi ini, media sosial digunakan sebagai platform untuk berinteraksi melalui alam maya dan dalam talian sosial. Antara jaringan sosial yang popular dalam kalangan masyarakat Malaysia ialah WhatsApp, Instagram, Facebook dan seumpamanya. Masyarakat boleh mengakses media sosial dengan mudah dan berbagi di media sosial. Oleh itu, pengguna media sosial juga mempunyai kebebasan berbicara. Oleh hal yang demikian, mereka bebas untuk memberi pendapat, bahkan tomahan kepada pengguna lain. Hasil daripada penelitian ini, kami menemukan bahawa masih ada mahasiswa yang tidak mengetahui tentang aturan dan etika dalam menggunakan media sosial. Meskipun begitu, semua mahasiswa menyedari pentingnya memahami dan menerapkan etika dan aturan dalam mengakses media sosial. Oleh hal yang demikian, kepentingan nilai etika dalam penggunaan media sosial dapat diterapkan dalam diri setiap mahasiswa. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.